sama-sama berbicara tentang satu surah yang diajar supaya kita faham, terutama bagi orang perempuan, katanya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, untuk kita faham itu surah Al-Ahzab. Alhamdulillah, kitab surah Al-Ahzab ini tuan-tuan berada pada tangan tuan-tuan. Azmatun suratul Ahzab, hebatnya surah Al-Ahzab yang telah kita tafsirkan dan kita tulis. Bukan kita tafsir, kita terjemah dan kita hurai sedikit saja daripada kitab Azmatun min suratul Ahzab ini, yang alhamdulillah kalau tuan-tuan biasa ikuti siri-siri kuliah saya tentang kuliah tafsir ini, saya tafsir terhadap 3 surah yang besar yang kita kena belajar di kalangan orang perempuan. Ada 3 surah yang wajib mereka belajar sebelum daripada mereka menghadap di hadapan Allah. Yang pertama surah An-Nisa, yang kedua surah An-Nur, dan yang 3 surah Al-Ahzab. 3 surah ni diajar dan disebut kepada kita semua supaya ajarilah anak perempuan kamu dan isteri kamu terhadap 3 surah ini. Sebelum daripada mereka meninggal dunia, mereka kena faham terhadap 3 surah ini terlebih dahulu. Manakala orang lelaki memadai dengan 2 surah, orang lelaki 2 surah pun dah jam dah, 2 surahnya. Surah yang pertama surah Al-Baqarah dan yang kedua surah Al-Imran bagi orang lelaki. Manakala orang perempuan, fahamilah dan belajarlah terhadap 3 surah ini, supaya bila kita menghadap di hadapan Allah nanti, kita akan rasa bangga dan kita akan rasa seronok dalam hidup kita waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kerana kita tahu perjalanan hidup kita ni bagaimana, apa dia yang perlu kita buat dan bagaimana yang perlu kita lakukan. InsyaAllah kita sampai pada ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-4 sehingga ayat yang ke-48 pada hari ini. Kalau tuan-tuan memiliki kitab ini, tuan-tuan boleh terus kepada ayat yang pada muka surat 116. Pada 116, tuan-tuan boleh sampai pada ayat tersebut dan kita akan fahami terhadap 3 ayat ini. Mudah-mudahan daripada 3 ayat ini kita baca, saya akan baca macam biasa, tuan-tuan kat rumah, tuan-tuan ikut bacaan yang saya baca inilah. Dan beginilah saya belajar dahulu pun, belajar tafsir dengan guru-guru saya dahulu. Guru-guru kami baca, kemudian kami ikut serta sama bacaan yang dibaca ini. Kemudian lepas pada itu, barulah kita tafsir terhadap apa yang terdapat daripada kandungan ayat ini sendiri, insya-Allah. Ayat yang kita baca ni pada ayat yang ke-45 ya, daripada surah Al-Ahzab. Tuan-tuan boleh buka daripada boleh buka Al-Quran Karim kat rumah masing-masing pun boleh. Kalau tak ada kitab ni pun buka Al-Quran pun tak apa. Ataupun tuan-tuan buka dalam handphone tuan-tuan, dalam note tuan-tuan dan sebagainya. Tuan-tuan ada kan surah Al-Ahzab ini. Kemudian tuan-tuan terus pada ayat yang ke-45 hingga ayat yang ke-48. InsyaAllah kita akan baca ayat ni beramai-ramai. Mudah-mudahan kalau ada yang tak baca lagi pada hari ni, bila kita baca ni, kita baca, kemudian lepas pada itu kita dapat pahala dah. Hari ni kita dah baca dah Al-Quran. Paling-paling tidak 3 ayat ni kita baca. Boleh baca bersama dengan saya dan sahabat-sahabat yang duduk kat rumah boleh ikut sama bacaan yang kita baca ni. Mari kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Kita ulang sekali lagi ya. Ya ayyuhan nabiyyu inna
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Ulang sekali lagi. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Sadaqallahul Azim. Dia start daripada ayat Ya Ayyuhan Nabi. Allah mula panggil wahai Nabi. Dalam Al-Quran ni banyak panggilan. Ya Allah panggil dengan kalimah harfun nida, dia panggil. Ya Ayyuhan Nas. Wahai manusia semua. Kadang-kadang Allah guna Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman pada Allah. Kemudian Allah guna hari ni Allah panggil Ya ayyuhan nabi. Wahai nabi. Wahai nabi, inna arsalnaka syahidan. Sesungguhnya kami telah utuskan kamu. Kami hantar kamu sebagai apa dia? Syahidan. Kami hantar pada kamu ni sebagai satu contoh pada umat manusia. Syahidan ni maknanya menjadi saksi-saksi terhadap umat kamu. Kamu boleh tengok macam mana umat kamu macam mana. Ataupun umat kamu boleh tengok kamu macam mana sepatutnya diikuti dalam hidup ini. Bukan sekadar syahidan, wa mubasyiran, menjadi kabar gembira, membawa berita gembira kepada umat manusia. Bila kami utuskan kamu itu, kami jadikan kamu ni mubasyiran wa nadhira, dan juga kamu memberi satu peringatan kepada umat manusia itu sendiri. Bermula daripada ayat ini, perhatikan, Allah dia mula jelaskan pada kita semua bahawa tugas Nabi ini apa dia sebenarnya. Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, tujuan apa Allah jadikan Nabi Muhammad ini kepada manusia? Ada tiga tujuan yang besar. Ya Allah jadikan demikian. Cuma Allah gunakan dengan kalimah Ya Ayyuhan Nabi. Wahai Nabi. Maksud Nabi ini, ulama-ulama kata Allah tujukan khusus di waktu ini kepada yang disebut dengan orang-orang yang umat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tugaskan pada mereka tersebut untuk apa dia? Untuk mereka ni, untuk merekanya mengambil manfaat daripada Nabi yang diutuskan ini sendiri. Ini Allah jadikan demikian. Ya Ayyuhan Nabi. Wahai Nabi. Allah mulakan perbincangan kita pada petang ni nya. Allah panggil nabi-nabi ataupun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami hantar kamu, inna arsalnaka. Sesungguhnya kami telah utuskan kamu, wahai Muhammad. Kami utuskan kamu ni dengan tujuan apa dia? Ada tiga tujuan. Yang pertamanya syahidan, menjadi syahidan ataupun menjadi yang sebagai saksi-saksi terhadap umat kamu. Kamu tengok sendirilah perangai umat kamu tu macam mana. Bagaimana sikap mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana sikap umat kamu terhadap kamu? Kamu syahidan, kamu boleh tengok sendiri. Wahai Muhammad, bagaimana keadaan pada umat kamu itu? Kemudian bagaimana yang keduanya, kami utuskan kamu ni wahai Muhammad dengan tujuan untuk
dengan tujuan wa mubasyiran, dengan tujuan untuk memberi berita gembira. Kalau ditanya, berita gembira apa dia yang Allah hantar Nabi ni? Berita gembira dalam hidup kita yang paling besar di atas dunia ni dapat Islam. Bila kita dapat Islam, maknanya berita gembira lah dalam hidup kitanya. Orang yang dapat Islam ni maknanya kegembiraan yang besar di hidup di atas dunia. Kenapa? Kerana dengan Islam je yang boleh menjadi penyelamat jalan hidup sepanjang kamu hidup atas dunia. Maknanya siapa yang bersama dengan Islam, dia akan gembira. Siapa yang tak bersama dengan Islam, dia akan rasa resah gelisah je dalam hidup dia. Sepanjang dia hidup tu, dia akan menjadi menyesal pada diri dia. Menyesal di dunia, menyesal dalam kubur, menyesal sampai di akhirat. Tapi bila kamu dengan Islam, kamu akan rasa gembira dalam hidup kamu. Kerana Islam ni bukan agama yang menyusahkan. Agama Islam ni bukan agama yang memayahkan. Tetapi agama Islam ni agama yang memudahkan. Mudah segala-galanya. Dalam bab apa saja, dalam bidang apa saja, Islam ni mudah. Dia bukan Islam ni dia payah. Islam ni agama menyelamat dipanggil. Bila kamu selamat apa dia? Selamat daripada bencana, selamat daripada bala, selamat daripada segala ujian yang berat-berat yang kamu kena lalui dalam hidup. Islam ni dipanggil penyelamat dalam hidup. Selamat di dunia, selamat dalam kubur, selamat sampai di akhirat Allah. Hanya dengan Islam. Wa man yabtaghi islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain daripada Islam, Allah tak akan terima. Dalam hidup kita ni hanya Islam yang diterima di sisi Allah. Sebutlah agama lain apa pun Allah tak terima. Yang Allah terima Islam dalam hidup ini. Ini cara pada diri kita untuk kita faham dalam hidup kita. Kenapa? Kerana kemuncak nikmat kegembiraan dengan Islam ni kamu dapat apa? Yang disebut dengan syurga. Syurga ni untuk siapa? Hanya untuk orang bertakwa pada Allah. Orang yang ada agama dalam tubuh badan dia. Kalau kamu tak ada agama dalam tubuh badan kamu, kamu dah hilang disebut kegembiraan. Tuan-tuan tengok orang yang hidup dia berjoget, menari, tuan-tuan ingat ke rasa dia gembira ke? Tak, dia tak gembira. Kerana Allah tak jadikan dia menjadi sebagai satu kegembiraan dengan kemaksiatan. Tuan-tuan ingat orang yang rumah besar, kereta mewah dan segala benda yang dia ada atas dunia ni, dia akan rasa gembira ke? Kalau dia tak ada Islam, tak, dia tak akan gembira. Tanyalah si kafir itu. Tanyalah orang-orang yang tak beriman itu. Hidup mereka ni dalam keadaan yang dia panggil fauda. Fauda ni maknanya kucak-kacir. Hidup dalam keadaan tak tahu nak arah ke mana. Kerana mereka tak tahu tujuan sudahnya kemuncak dalam agama yang mereka anuti itu, mereka nak ending kat mana. Islam ni diajar daripada awal sampai pada ending dia, pada akhir dia. Itu Islam. Sebab tu Rasulullah bila dihantar oleh Allah, tujuan apa dia? Untuk membawa kabar gembira. Mubasyiran. Rasulullah ni sebagai memberi kabar gembira. Bukan menjadikan manusia ni menjadi rasa dalam keadaan yang bila terima Islam jadi susah. Tak. Islam ni dihantar oleh Allah nak suruh kamu hidup dalam keadaan mubasyiran. Dalam keadaan kamunya gembira sepanjang masa pada kamu. Di dunia gembira, dalam kubur nanti gembira, di akhirat nanti gembira. Kita tanya, dunia gembira apa? Kita terima Islam ni. Rasa payah kan? Nak sembahyang payah, nak puasa. Kita jawab, dengan sembahyang itulah kita gembira. Dengan kita puasa itulah kita gembira. Ini nak sebutnya hebatnya Islam. Orang nampak payah, tapi bukan payah. Bahkan di sebalik itu, nikmat yang besar yang terdapat. Macam kita tengok buah mangga misal contohnya. Kadang-kadang orang kita tengok kan, buah mangga tu hijau je. Kita kata hijau masa apa hijau? Hijau ni mesti pahit, mesti masam, kita sebut demikian. Tak, rupa-rupanya kita koyak mangga harum manis tu misal contoh kan. Bila kita koyak hijau lagi pun, bila kita makan manis. Islam ni jauh lebih daripada itu. Nampak kat zahir, kat luarnya nampak terbeban. Kita kata nampak payah. Tapi sebenarnya di sebalik payah tu ada manis. Kita tutup aurat. Payah ke tak payah tutup aurat? Payah. Tapi di sebalik tutup aurat yang payah ni ada manis. Manis apa dia? Gembira kita. Hati kita lapang. Anak kita dengan keluarga kita lapang. Tak ada orang nak kacau, tak ada orang nak ganggu. Punca apa dia? Kerana kita jaga aurat. Bila kita jaga aurat, mubasyiran, rasa gembira. Demikian juga solat. Solat ni orang nampak bila masuk waktu kena solat.
Nampak waktu, masuk waktu je kena solat. Solat pula kena ambil wuduk, kena pakai pakaian yang bersih, kena hadap ke kiblat. Nampak payah? Tak. Tanyalah orang solat. Selesai daripada dia solat, dia rasa gembira yang amat sangat. Puasa demikian juga. Tanya orang puasa tu. Tanya orang yang puasa. Bila dia puasa, nampak penat tak puasa? Penat. Letih je. Tapi waktu mana nak berbuka tu, tak adalah rasa paling gembira dalam hidup. Rasulullah sebut, lis-sa'im farhatan. Orang yang puasa ni ada 2 saat kegembiraan yang besar. Gembira sungguh dia dalam hidup dia. Yang bila dia gembira, inda iftarih, waktu mana dia nak berbuka, wa inda liqa'i rabbih, waktu mana dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Nak sebutnya gembiranya, sukanya hidup orang yang dalam keadaan yang datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan membawa berita-berita gembira dalam hidup. Tu hebat cara kita memahami kegembiraan dengan Islam. Satu, Islam diajar kalau kita rasa gembira kan, kalau kita rasa gembira bukan kita tepuk tangan. Barat diajar kalau kita rasa gembira tepuk tangan, barat ajar demikian. Tapi Islam diajar kalau kamu rasa gembira, kamu takbir sekuat hati. Kalau kamu rasa gembira, kamu diajar supaya apa dia? Bertahmid pada Allah. Kalau kamu rasa gembira, kamu diajar supaya apa dia? Bersyukur kepada Allah. Ini gembira dalam hidup orang mukmin. Ini cara kita. Tapi barat diajar, kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Dia sebut demikian. Habis dia. Tapi Islam tak. Kalau kamu rasa gembira, kamu takbir sekuat hati. Kalau kamu rasa gembira, kamu bertasbih pada Allah. Kalau kamu rasa gembira dalam hidup kamu, kamu puji Allah. Kalau kamu rasa gembira dalam hidup kamu, kamu diajar supaya apa dia? Kamu bersyukur pada Allah. Semua ni gambaran indahnya Islam. Indahnya Islam. Islam ni, bila datang Nabi Muhammad, gembira hidup. Dia akan menjadikan dunia ni bercahaya. Indah sungguh dalam hidup kita. Kerana ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni, Islam ni, menyelamatkan kita hidup. Pakaian kita selamat. Kita tak makan sebarangan. Babi tak makan, biawak tak makan, ular tak makan. Tapi orang yang tak ada Islam, bukan babi je. Bahkan disebut dengan biawak, buaya, makan habis di kalangan mereka tersebut. Tak ada dan tak ada rasa kenikmatan dalam hidup mereka. Tetapi orang mukmin, bila kita ni Allah bagi pada kita Nabi Muhammad, gembira, tak boleh nak cerita. Tak boleh nak gambar. Allah sama aku. Sama. Paling gembira kita bila waktu mana kita menari keriangan masuk dalam syurga Allah. Waktu mana kita bersorak-sorai di kalangan kita nak masuk syurga Allah tu, ini Rasulullah kata, inilah tujuan aku dihantar dahulu. Mubasyiran. Tujuan akunya nak kabarkan kegembiraan pada diri kamu. Bawa berita gembira pada kamu. Bukan sekali itu, wa nadhira, memberi peringatan-peringatan supaya kamu tak tergelincir dalam hidup kamu. Hidup atas dunia ni, jangan sampai peringkat kamu gembira sampai tergelincir kamu. Jangan juga. Hidup kamu ni biar kekal. Kamu gembira je sepanjang hidup kamu. Sampai bila? Sampai masuk dalam syurga, kamu akan rasa gembira. Betul Rasulullah sebutkan, ajaban li amril mu'min in amrahu lahu khair. Menjadi takjub pada urusan orang mukmin. Semua yang terjadi dalam hidup dia ni, semuanya dia akan rasa baik. Rasa elok je dalam hidup dia. In asabatud darra sabara fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa dengan musibah, dia sabar. Itu yang terbaik dalam hidup dia. Dia kena COVID. Orang kita kan kena COVID. Maka dia rasa tak apa. Alhamdulillah ya Allah. Yang aku nak dipilih oleh kamu untuk diuji dengan ujian COVID. Tak apa ya Allah. Aku sabar ya Allah. Ini cara demikian. Kemudian sampai kena intubate. Kena masuk saluran pernafasan pada diri dia. Ditidurkan, dikomakan dia. Dia rasa gembira juga. Alhamdulillah aku ya Allah. Kamu uji sampai tahap ini. Kalaulah umur aku sampai tahap ini saja ya Allah. Sebelum daripada di koma ni, aku boleh nak mengucap. Aku sempat nak, aku boleh sebut nama kamu ya Allah. Aku puas hati hidup setakat ni ya Allah. Lalu Allah komakan kita. Mati. Tidur kita. Dalam keadaan tidur kita tersebut, tak ada tanggungjawab langsung. Tak kena semayang, tak kena. Sahabat saya, Tuan Haji Wan Hairul, waktu mana dia kena dikomakan pada diri dia. Selama lebih kurang 50 jam lebih. Dianya, sampai peringkat dianya, sampai, ialah maknanya peringkat akhir dah dalam perjalanan hidup ini. Katanya, doktor nurse sebut, daripada 12 orang yang
biasanya dimasukkan dengan ditidurkan ini, 2 orang je selamat. 10 lagi tu menghadap depan Allah. Tiba-tiba Allah sedarkan balik. Bila Allah sedarkan balik pada kita, kita pun syukur. Alhamdulillah, Allah bagi lagi peluang untuk aku ni dalam keadaan sujud dan sujud pada kamu ya Allah. Aku ni syukur pada diri kamu ya Allah. Ni mubasyiran yang menyebabkan Rasulullah kata, ta'ajub para malaikat melihat kamu. Ajaban li amril mu'min. In amrahu lahu khair. Semua yang benda yang berlaku dalam hidup dia baik. In asabatud darra sabara fakana khairan lah. Wa in asabatul khaira syakara fakana khairan lah. Kalau dia diberi kebaikan untuk diri dia, dia pun sabar. Kalau dia diberi benda yang buruk, dia sabar. Kalau dia diberi kebaikan, dia syukur. Fakana khairan lah. Itu pun yang terbaik dalam hidup dia. Walaysa zalika illa al-mu'min. Tak akan terjadi demikian kecuali mesti dia seorang mukmin. Orang ni orang mukmin je yang disebut demikian. Nazira wa da'iyan ila Allah biizni. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, aku jadikan kamu tu Muhammad dan juga kamu ni sebagai penyuruh umat manusia seluruhnya. Wa da'iyan ila Allah. Kamunya diminta supaya memanggil manusia kepada Allah. Hidup ni bukan tarik kepada diri kamu, tapi tarik manusia ni kepada Allah. Beradalah di posisi mana-mana pun kita. Katakanlah tuan-tuan menjadi seorang petani, mesti petani yang menarik sahabat-sahabat kita, keluarga kita untuk sujud pada Allah. Itu cara demikian. Katakanlah kita ni menjadi seorang pegawai kerajaan. Pegawai kerajaan yang tugas memastikan rakyat-rakyat yang ada ni sujud pada Allah. Demikian juga kalau kita jadi pemimpin negara. Tuan-tuan dilantik menjadi yang berhormat, menjadi ustaz, menjadi apa dia? Menjadi naik lagi yang amat berhormat dan sebagainya. Tugas tuan-tuan untuk apa dia? Tarik manusia semua sujud pada Allah. Wada'iyan ilallah. Ni tugas nabi-nabi. Tugas nabi-nabi untuk menarik manusia semua tunduk dan akur kepada perintah Allah. Ni tugas dalam kehidupan kita ni untuk kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala ini sendiri. Kemudian wada'iyan ilallah biizni, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wasirajan munira, dan menunjukkan jalan yang terang dengan keadaan yang ditunjukkan dengan taufik yang diberi sebagai lampu yang menerangi jalan hidup ini. Itu cara pada diri kitanya untuk kitanya dihantar Nabi ni tujuan apa dia? Tarik manusia supaya tahu ni jalan agama, ni jalan hidup, untuk nak suruh kita selamat sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Kabar gembiralah kepada orang mukmin itu, sesungguhnya daripada Allah itu ganjaran yang amat besar yang Allah sediakan. Kadang-kadang Allah gunakan fadlan azima, kadang-kadang Allah gunakan fadlan kabira. Wa basyiril mu'minin, kabar gembira pada setiap orang mukmin. Muhammad, kamu diutuskan untuk bagi tahu pada manusia, arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Bukan sekadar itu, wada'iyan, mengajak manusia ilallah biizni, wa sirajan munira, dan tunjuk jalan yang paling tegang dengan Islam ini sendiri. Bukan, tak berhenti lagi. Yang keenam, wa basyiril mu'minin, kabar gembiralah pada orang mukmin. Kabar gembira pada orang mukmin ini apa dia? Bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Sesungguhnya bagi mereka itu Allah telah sediakan ganjaran yang amat besar yang disediakan oleh Allah. Kabar pada setiap mukmin. Kabar pada orang yang benar-benar beriman pada Allah, kita sebut terus, ya Allah, aku nak supaya aku dapat fadlan kabira. Aku nak ganjaran yang besar. Ganjaran yang paling besar dalam hidup ni apa dia? Syurga. Syurga tu ganjaran yang paling besar dalam hidup. Lalu Allah pesan melalui Nabi ni, aku utuskan kamu Muhammad, 6 ni tugas kamu. 6 ni tugas kamu. Yang pertama, syahidan. Yang kedua, mubasyiran. Yang ketiga, nadhira. Yang keempat, wada'iyan ilallah. Yang kelima, sirajan munira. Yang keenam, wabasyiril mu'minin, kabar gembira pada orang mukmin. Bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Sesungguhnya bagi mereka ini ganjaran yang amat besar yang disediakan oleh Allah pada mereka orang mukmin. Sebab tu kita hidup atas dunia ni,
Ada 3 kelompok je manusia. Kumpul orang atas dunia ni ada 3 je kelompok manusia. 3 kelompok manusia ni, yang pertama apa dia? Kelompok yang pertama, kelompok yang disebut mukmin. Kelompok yang kedua, yang disebut dengan kafir. Kelompok yang ketiga, yang disebut dengan munafik. 3 ni. Jangan jadi 2 puak. Jadilah satu golongan ini. Golongan apa dia? Golongan mukmin. Golongan mukmin ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dianya Allah sediakan fadlan kabira, ganjaran yang amat besar bila kamu memilih menjadi mukmin. Pilih dalam hidup kita ni, jangan kita jadi orang kafir, jangan kita jadi orang munafik. Jangan, munafik pun jangan. Tetapi pilihlah kita menjadi orang mukmin. Lepas pada ayat lepas pada Allah cerita sifat yang ada pada Nabi, yang perlu dilakukan pada Nabi untuk diterangkan pada umat manusia ni, lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang ketujuh, tugas kamu wahai Muhammad, wahai Nabi, ajar pada umat kamu, wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Jangan sekali-kali kamu mentaati orang kafir dan juga orang munafik. Mula Allah ajar, Muhammad, kamu ajar pada umat-umat kamu, ada 2 kelompok yang jahat atas dunia ni. Yang kalau mereka di kalangan umat kamu terjebak dengan 2 kelompok ni, rugilah pada diri dia. Orang ni akan menyesal tak sudahlah dalam hidup dia. Apa dia? Yang pertama, orang-orang kafir. Jangan terjebak menjadi kafir dalam hidup. Kufur lawan Allah. Jangan. Yang kedua, jangan jadi orang munafik. Wala tut'in. Jangan sekali kamu taat. Jangan kamu ikut kehendak orang-orang kafir. Kemahuan orang kafir jangan. Orang kafir ni mengajak kamu untuk dihumban ke dalam api neraka Allah. Orang munafik ni mengajak supaya menjadikan diri kamu teman untuk dihumban ke dalam api neraka Allah. Manakala kamu Muhammad, kamu ajak orang-orang mukmin itu untuk taat pada Allah. Jangan taat pada si kafir dan si munafik itu. Wada'adzahum, dan kamu jangan layan usikan-usikan ataupun kerja-kerja jahat mereka. Jangan kamu layan. Wada'adzahum, kamu tinggalkanlah yang disebut dengan kesakitan-kesakitan yang mereka lakukan pada kamu itu. Dalam hidup kamu wahai orang mukmin, kamu kena ada yang ke-8 ini. Apa dia? Wa tawakkal 'ala Allah. Hidup ni banyakkan bergantung pada Allah. Jangan kamu bergantung sesama makhluk, jangan kamu bergantung dengan manusia, jangan. Tapi wa tawakkal 'ala Allah, kamu bergantunglah kepada Allah dalam hidup kamu. Kamu wahai umat Muhammad, jangan kamu ikut orang kafir, orang munafik. Kemudian wada'adzahum. Yang ke-9 ni, kamu jangan peduli cara mereka mengejek kamu. Kita kan, kalau kita jadi orang mukmin kan, mesti orang kafir ke munafik ke mesti ejek kita. Mesti ejek. Allah nak tunjuk lebay lah tu. Allah nak tunjuk dia ni warak lah tu. Allah dia ni penunggang agama lah tu. Dia mula dia istilahkan dengan istilah-istilah yang buruk dalam hidup kita sebagai seorang mukmin. Allah kata wada'adzahum. Kamu jangan peduli yang mereka menyakitkan kamu itu. Jangan kamu ambil berat. Jangan kamu dengar. Kamu pekakkan telinga saja. Jangan dengar kata-kata mereka, celaan-celaan mereka. Kalau kamu dengar, nanti terkesan dalam hati kamu. Kalau boleh kamu block. Kalau kamu boleh unfriend. Kalau kamu boleh buat sesuatu pada dia ni, kamu buat sesuatu. Maknanya apa dia? Jangan pedulikan si munafik dan si kafir itu dalam hidup ini. Pada diri kamu kena buat apa dia? Kalau kamu jangan peduli mereka. Wa tawakkal 'ala Allah. Bertawakkallah kamu kepada Allah. Bergantung hidup ini hanyalah untuk Allah. Tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kena tawakal pada Allah? Wa kafa billahi wakila. Memadailah Allah itu sebaik-baik penjaga dalam kehidupan ini. Sebaik-baik pelindung. Bila kamu bergantung pada Allah, dalam hidup kamu tak bergantung dengan nama ke, kamu bergantung dengan orang ke, kamu bergantung dengan follower ke, kamu jangan bergantung dengan benda demikian. Tapi kamu diajar supaya apa dia? Bergantung pada Allah. Jangan takut kalau ada orang nak buang kamu daripada kerja kamu. Jangan takut kalau ada gertakan pada diri kamu. Hidup kamu sebut tawakkal aku hanya untuk Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Kita sebut demikian. Setiap kali mana datang ancaman-ancaman, datang tekanan-tekanan, datang yang disebut dengan ujian-ujian, bebanan-bebanan,
yang berat bagi kita di waktu mana diuji kerana kita taat pada perintah Allah, lalu mulut kita sebut tawakkaltu 'ala Allah. Aku bergantung pada kamu ya Allah. Aku bertawakal pada kamu ya Allah. Kita sebut demikian. Ini dalam hidup kita begitu. Kan dalam hidup kita kan, katakanlah ada orang perempuan dia mengadu, "Ustaz, suami saya suruh buat pilihan. Sama ada buka kain tudung ataupun kamu diceraikan. Kamu nak bertudung juga, kamu nak bertudung, kamu boleh bertudung, tapi aku cerai kamu." Katanya suami pada isteri tersebut. "Ataupun kamu buka kain tudung, kamu kekal jadi isteri aku." Di waktu itu isteri nak sebut apa dia? Sebut tawakkaltu 'ala Allah. Aku bergantung pada Allah. Aku tidak lagi bergantung kepada kamu, wahai manusia. Mulut kita sebut demikian. Waktu mana kita, bos kita, majikan kita tekan kita. Sama ada kamu nak terus semayang ataupun kamu berhenti semayang, kamu boleh buat kerja. Kamu dapat gaji sebanyak mana yang telah aku janjikan pada kamu. Tapi kalau kamu semayang, gaji kamu dipotong ataupun kamu dibuang. Kita sebut tawakkaltu 'ala Allah. Aku bergantung pada kamu ya Allah. Mulut kita jawab tawakkaltu 'ala Allah. Aku bergantung pada kamu ya Allah. Aku tak bergantung dengan manusia. Maknanya dia nak buat apa, buat. Wada'azahum. Allah ajar demikian. Dalam hidup kita ni ada kan orang datang getak kita ni. Siaplah engkau, siap. Aku sihir kamu. Aku cari tok bomoh yang handal. Aku sihir kamu satu keluarga. Mati kamu sekeluarga. Mulut kita sebut apa dia? Tawakkaltu 'ala Allah. Aku bergantung pada Allah. Aku hanya berharap pada kamu ya Allah. Ni kekuatan mukmin. Allah ajar demikian. Wa tawakkal 'ala Allah. Bila berlaku apa-apa dalam hidup kamu, kamu kena gantungkan, ikatkan diri kamu dengan Allah. Itu cara demikian. Tawakal maknanya apa dia? Kita angkat tangan pada Allah. Ya Allah, aku sampai tahap ini ya Allah. Aku buat kerja ni sebegini ya Allah. Aku jaga agama kamu ni sampai tahap ini ya Allah. Lalu aku serah pada kamu lah ya Allah. Datang tekanan, datang ujian, datang berbagai-bagai cara dalam hidup aku ni ya Allah. Aku tak boleh nak buat yang lain. Hanya bergantung pada kamu ya Allah. Itu cara pada diri kita. Datang doktor bagi tahu, tak ada cara lain dah. Nak kena operation dah ni. Memang kita tanya doktor, kalau tak operate, tak boleh ke doktor? Doktor kata, kena operate je. Kalau operate boleh jamin kesihatan saya doktor? Doktor kata 50-50. Doktor sebut demikian. 50 boleh sihat, 50 boleh tak sihat. Kita sebut di saat itu doktor tanya, macam mana? Nak operate ke tak nak operate? Nak buat operation ke tak buat operation? Kita sebut tawakkaltu 'ala Allah. Aku bergantung pada kamu ya Allah. Kita pun sign borang tersebut. Sama dengan vaksin ni pun saya nak sebut demikian. Vaksin ni bila kita dah tak boleh dah jalan lain. Tengok semakin berkembang dalam masyarakat kita ni, COVID ni tak turun-turun, tak reda-reda. Buat PKP pun misal contohnya masih lagi merebak. Jalan yang ada hanya satu jalan vaksin untuk mengurangkan keadaan yang berlaku ni. Divaksinkan pada setiap di kalangan kita. Waktu mana kita nak divaksin itu, baca bismillahirrahmanirrahim, mulut kita sebut tawakkaltu 'ala Allah. Aku bergantung pada kamu ya Allah. Tu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini sifat orang mukmin. Orang mukmin ni kena begitu. Tak ada dah jalan lain. Semua jalan-jalan di saat mana semua jalan-jalan dah tertutup. Tak ada lagi jalan yang terbuka. Ada lagi kita sebut waktu mana ditutup semua jalan-jalan hidup ini dalam kehidupan kita, ada satu lagi jalan yang masih lagi terbuka besar. Apa dia? Disebut tawakal pada Allah. Di saat mana masjid ditutup, kita kena ingat. Saat mana masjid ditutup, kuliah dah tak boleh dah dibuat di masjid. Di saat mana tak boleh nak bergerak, tak ada jalan dah dalam hidup kita ni. Masih ada lagi jalan doa kita dengan Allah. Jalan doa kita dengan Allah, angkat tangan. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. 'Ala Allah. Dengan nama kamu ya Allah, aku bergantung dan berharap pada kamu ya Allah. Mulut kita sebut demikian. Penuh keikhlasan. Waktu mana orang bagi tahu penyakit ni dah tak ada jalan dah. Stage yang keempat dah dalam hidup. Di saat itu mulut kita kena sebut pada setiap mana orang datang pada kita, macam mana keadaan kamu dah stage yang keempat ni, kamu nak makan apa, nak buat apa lagi, kamu nak berjalan ke mana lagi.
Kita sebut tak. Tawakal aku hanya untuk Allah. Kita sebut demikian. Tawakal bergantung kita di saat mana kita berusaha segala segenap penjuru dalam hidup. Lalu Allah kata, wada'adzahum, tinggalkanlah celaan-celaan mereka, segala tipu daya mereka, segala perancangan mereka, kita jangan peduli lagi. Tapi kita kena buat apa dia? Tawakal aku mesti tinggi dengan Allah. Bergantung aku mesti besar pada Allah. Sebab tu saya sebut banyak kali kan, jangan bergantung sesama makhluk, jangan. Siapa yang bergantung sesama makhluk, dia akan kepenatan dalam kehidupan dia. Jangan bergantung. Hidup ni bergantung kepada Allah yang besar, pada diri kita ni. Hidup kita ni, kan kita sebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mulut kita sebut, sembahyang aku, puasa aku, zakat aku, haji aku, kemudian kehidupan aku, segala benda yang aku buat dalam hidup aku ni, segala amal ibadah aku, semuanya lillahi rabbil alamin. Ini kita kena ingat benda demikian dalam hidup orang mukmin. Orang mukmin ni Allah ajar demikian, wa tawakkal 'ala Allah, dan kamu kena ikatkan simpulan kamu tu dengan Allah. Kuat hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita ni tak kuat hubungan dengan Allah. Orang kita bila dah terdesak baru nak cari Allah. Sebab tu dalam hidup kita ni Allah pesan dah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Kamu mengenali Allah waktu mana kamu senang, Allah akan kenal kamu waktu mana kamu susah. Tapi janganlah kita waktu mana susah baru kita nak cari Allah. Orang kita ni pelik. Bila dah sakit dah, baru dia nak cari ustaz, baru dia nak cari para doktor, baru dia nak cari. Waktu mana dia belum sakit, dia tak kenal pun ustaz, dia tak kenal pun doktor, dia tak kenal pun agama dalam hidup dia. Yang menyebabkan waktu tu baru kita nak cari Allah. Dah terlambat bro, dia panggil demikian. Dah terlewat dah dalam hidup kita. Jangan kita dah sampai kita dah terdesak dah baru dah peringkat kita dah tak boleh nak cari jalan dah, baru kita nak cari Allah. Di saat itu silap dalam hidup kita. Baru nak baca Yasin, terangkak-rangkak nak baca Yasin. Baru nak bangun tahajud malam. Di saat mana kita dah tergadah dah dalam hidup, memang tak boleh pergi dah dalam hidup kecuali hanya dengan Allah saja. Baru di waktu itu kita nak cari Allah. Allah tak larang, tapi nak sebutnya kamu ni tak kenal Allah waktu mana kamu senang dahulu. Patutnya kamu kenal Allah waktu mana kamu senang. Rumah besar, kereta mewah, jawatan hebat, gaji besar. Waktu mana kita gaji besar, waktu mana kita rumah hebat, kenderaan mewah, kita tak kenal Allah pun dalam hidup kita. Kita ingat Allah nak kenal kita waktu mana kita susah, kita terdesak, baru kita nak kenal Allah di waktu itu. Dah terlambat dah dalam hidup. Jangan sampai peringkat demikian dalam hidup kita. Waktu mana Allah bagi pada kita ni ada pasangan hidup, Allah bagi pada kita anak-anak zuriat yang baik, Allah bagi pada keluarga kita keluarga yang saleh dan juga salihah, Allah bagi pada kita ni rezeki-rezeki yang tambah dalam hidup. Waktu tu jangan lupa Allah. Jangan kita lupa Allah. Bila kita lupa Allah waktu tersebut, waktu mana kita susah, bila Allah tarik segala nikmat-nikmat dalam hidup kita, baru kita nak cari Allah. Memang payahlah doa kita nak didengari di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat pun menyampah nak mengaminkan doa kita. Malaikat kata, "Hai, sekarang baru nak berdoa. Dulu waktu mana kamu kaya, dahulu kamu tak berdoa pun. Waktu mana kamu sihat, dahulu kamu tak berdoa pun. Main lagi enjoy dengan karaoke, bukan main lagi enjoy dengan joget, nari dan sebagainya. Seronok kamu. Waktu mana kamu susah macam ni baru nak cari Allah dalam hidup kamu. Lambat bro," katanya malaikat. Malaikat sebut demikian. Nak amin pun payah pada orang-orang yang sedemikian rupa. Salah satu nikmat yang dikurniakan pada umat Islam adalah apabila diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang di antara nikmat yang besar yang perlu kita rasa syukur dalam hidup kita. Sebagai Nabi dan juga Rasul yang terakhir dengan perutusan para Rasul itu, orang Islam mengetahui perkara yang perlu dilakukan dan perkara yang tidak boleh dilakukan. Ini nikmat dalam hidup kita ni. Bila kita ada Rasul, Rasul bagi tahu pada kita, yang ni buat, yang ni jangan buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita, segala benda yang kita buat mesti kita tanya Rasulullah suruh buat macam mana. Rasulullah suruh buat macam mana. Kalau Rasulullah ada, lau kana bainana al-habib, kalau Rasulullah ada dekat dengan diri kita kan, Rasulullah nak kata macam mana pada diri kita. Ni perangai orang mukmin. Orang mukmin dia kena tanya, kalau Rasulullah ada, kalau Rasulullah
bersama dengan kita, macam mana kita akan dapat nikmat itu? Apa yang akan membawa kepada keselamatan mereka di dunia dan di akhirat, dan apa yang membawa kecelakaan pada mereka di dunia dan di akhirat. Rasulullah ajar pada kita. Contoh suri tauladan yang hebat bukan saja daripada sudut pemikiran Rasulullah saja, tidak. Bahkan daripada sudut pelaksanaan kehidupan seharian Rasulullah. Contoh Rasulullah ni bukan pada fikrah saja, tidak. Tapi Rasulullah tunjuk dengan cara makan, cara minum, cara bergurau senda, cara hidup Rasulullah. Semua Rasulullah tunjuk dalam kehidupan kita seharian ini. Kita boleh mengambil dan mengikut contoh bagaimana cara Nabi SAW beribadah. Kalau kita nak beribadah, kita boleh contoh Rasulullah. Kasih sayang baginda terhadap orang-orang miskin dan sebagainya. Sehingga baginda menjadi uswatun hasanah yang tidak ada pada ajaran yang lain kecuali ajaran Islam. Islam je mengajar. Kalau kamu nak ikut contoh, contohilah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah. Jangan ikut contoh yang disebut dengan orang tu, orang ni dan sebagainya. Tapi contoh hidup ni siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Sekiranya ada insan yang lain yang lebih hebat sekalipun, kamu rasa kagum kamu dengan apa dia penerjun yang kita rasa terjunan dia hebat daripada ketinggian itu, terjun air tak merecik. Misal contohnya, kita rasa hebat dengan terjunan dia, tak boleh lawan dengan hebatnya cara didikan Rasulullah SAW. Kita rasa kagum dengan apa dia ni orang yang mengayuh basikal laju di atas trek. Kita rasa kagum dengan penyanyi-penyanyi yang suara dia gemersik. Kita rasa demikian. Tak boleh lawan dengan kagumnya, hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa kagum dengan kekayaan seseorang. Tengok rumah orang tersebut, Allah besarnya. Tengok rumah orang tersebut, perabot dia, ui, kita sebut demikian. Ui kita ni. Bila kita tengok orang, rumah-rumah dia, kenderaan dia, anak-anak dia, lawa-lawa, cantik-cantik, tak boleh lawan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah uswatun hasanah yang terbaik. Inilah salah satu nikmat yang dikurniakan kepada orang yang beriman. Hal ini diungkap dalam firman Allah Ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Telah dianugerahkan oleh Allah kepada orang mukmin. Idz ba'atha fihim rasula. Ketika mana diutuskan di kalangan mereka tersebut rasul. Kami utuskan pada mereka rasul. Min anfusihim, di kalangan kamu sendiri. Manusia je. Rasulullah ni manusia sendiri. Yatlu alaihim ayati. Kalau mana dibaca ayat-ayat Quran Karim padanya, yang menyebabkan wa yuzakkihim, menjadi bersih, membersih jiwa-jiwa manusia. Bila kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersih jiwa-jiwa kita. Wa yuallimuhumul kitab. Bukan sekadar itu. Rasul tu diajar pada kamu segala pepanduan dalam kitab Al-Quran Karim. Wal hikmah, menjadikan kamu cerdik. Cerdik bila kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kalaulah tidak itu, kamu akan berada dalam keadaan kesesatan yang nyata dalam hidup kamu. Ayat ni menggambarkan pada kita bahawa sering terjadi kesesatan dalam kalangan orang yang berilmu, yang mana ucapannya seperti tidak menggambarkan keislamannya. Kadang-kadang berlaku di kalangan kita. Orang kita dikagum dengan selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini membawa kepada kemarahan orang Islam lain apabila mendengar ucapannya. Oleh hal yang demikian, perkara ini membuktikan bahawa jika seorang itu tidak istiqamah dengan ilmunya, walaupun setinggi mana sekalipun, maka mereka akhirnya menjadi orang yang sesat dalam kehidupan. Kadang-kadang kan orang kita ni kagum. Aku ada PhD lah, dia sebut. Aku doktor lah, aku profesor lah, aku beginilah, dia kagum. Nabi Muhammad, kita letakkan demikian. Nabi Muhammad, Nabi suruh kagum dengan yang macam tu ke? Tak, bukan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kekaguman kamu bila kamu boleh hidup dengan Islam. Bila kamu boleh ikut segala perintah Allah. Bila kamu boleh ikut dengan segala perintah Allah, barulah kamu kena rasa bangga. Alhamdulillah, aku ikut syariat Allah. Aku ikut perintah yang dibawa oleh Rasulullah. Tu baru betul nak kagum dalam hidup. Ni tiba-tiba kagum dengan benda yang tak patut dikagumi. Orang kita kan kagum dengan ilmu, kagum dengan harta, kagum dengan kecantikan, kagum dengan kemewahan, kagum dengan yang demikian. Tak ada. Islam tidak mengajar
kekaguman dengan cara demikian. Tapi Islam kagum apabila kamu benar-benar boleh ikut segala perintah Allah. Bila kita boleh semua ikut perintah Allah, berbangga kita. Alhamdulillah, aku boleh ikut perintah Allah. Aku tak perlu, tak kisah pun apa yang ada, yang orang lain sibuk nak tunjukkan diri dia. Ada yang tu, ada yang ni dan sebagainya. Tapi Islam tak ada. Tak ada manfaat dalam hidup dia. Sesungguhnya Rasulullah adalah Rasul yang terakhir diutuskan oleh Allah untuk menjalankan tugasan ini. Kerja dia mubasyiran wa nadhira. Sehingga di hujung tu Allah Subhanahu wa taala sebut wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Bertawakkallah kamu kepada Allah, memadailah Allah sebaik-baik penjaga, sampai pada muka surat 123 dalam kitab ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas kesempatan yang terbaik ini. Terima kasih di atas peluang yang kita ada pada petang yang baik ini. Mudah-mudahan para hadirin sekalian boleh sama-sama mendapat manfaat dan saya dapat manfaat bersama. Mudah-mudahan Allah rahmati kita bersama. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين.